Sekejap ya, saya punya internet di rumah ni. Okey, saya start mula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni target saya sebenarnya nak buat kuis sahaja. Kuis pula penilaian akhir tahun macam yang kita buat last week. Okey, tapi nak meredakan ketegangan. Okey, kamu macam begitu beria sekali minggu lepas ya masa menjawab tu. Saya rasa macam sangat stres kan. Bila ada soalan yang salah, mesej saya macam marah-marah je. Takut juga saya kan. Okey, janganlah begitu obses sekali. Seperti yang kamu tahu, penilaian minggu lepas, minggu ni dan minggu depan itu uh, tak memberi impak pun kepada kamu dari segi nak naik ke kelas mana tu, tak ada pun. Okey, hanyalah data itu kami ambil kira, cikgu-cikgu form 3 untuk macam jadi benchmark. Okey, so kita boleh set target. Okey, berapa ramai pelajar form 3 ni yang memang bagus dalam maths, layak untuk masuk kelas dan sebagainya lah. Okey, data tu untuk kegunaan kami sahaja. Okey, walau bagaimanapun seperti yang diedarkan surat hari tu, exam akhir tahun kamu akan bermula akhir tahun 2019 lah kan. Bila kamu naik ke kelas form 4, form 4 pula maksud saya next year lah. Okey, bila kamu masuk buka sekolah 20 Januari, barulah kita akan buat exam untuk menentukan result itu, menentukan kelas kamu untuk form 4 lah. Okey, seperti mana yang dah diedarkan surat dalam grup kelas masing-masing, semua orang pun dah tahu kan. So cuti sekolah ni lah kita guna masa sebaik mungkin untuk polish semua subjek. Okey, habis 18 hari bulan, kelas yang terakhir kita, kamu masih ada 4 minggu sebelum 20 Januari. Jadi since tak jugalah nak digalakkan berjalan-jalan berkurang ramai semua, buatlah ulang kaji, teruskan belajar macam biasa. Okey, insyaAllah saya akan buat kelas tambahan untuk kelas saya, dan kalau nak join boleh join insyaAllah. Kalau boleh saya tak nak stop lah. Okey, teruskan belajar sahaja walaupun kita ulang berkali-kali. Okey. Cikgu nak tanya. Ya Encik Amar. Maknanya kan tahun depan lah baru kita hantar buku teks. Ya betul. Tahun depan masuk sekolah tu kamu akan hantar buku teks. Lepas tu barulah kamu terima buku teks yang baru bila kami selesai membuat pengiraan dan sebagainya. InsyaAllah dalam minggu pertama tu mungkin dah boleh settle pulang dan ambil buku lah. Okey. Tak ada masalah kalau kamu begitu excited nak tengok buku teks form 4 ataupun saya tahu pusat-pusat tuition start bulan 1 Januari hari tu dah start tuition bab form 4. Even anak saya pun dah start tuition silibus tahun 6. Okey. Tak ada masalah pun. Buku teks online ada, kamu Google sahaja. Okey. So tak payah risau. Okey. Dan saya tak buat tuition untuk form 4 tu ya. Saya cuma buat tuition ulang kaji saja. Okey. So hari ni sebelum nak redakan kerisauan kamu untuk menduduki penilaian akhir tahun itu, saya bukan promo ya. Saya bukan promo Casio Classwiz. Saya bukan ejen Casio. Saya cuma hari pertama itu masuk ikut kelas form 3 dahulu. Okey, biasa memang setiap tahun form 4 2 minggu yang pertama itu adalah minggu orientasi kamu. So sama je lah. Okey, tak ada perubahan pun macam form 4 sebelum ni. Okey. So saya cuma orang kata share ilmu sahaja. Okey, bila start Januari tahun 2020, ramai pelajar yang beli kalkulator Classwiz ni, tapi saya bila kamu tanya macam mana nak guna, saya tak ada ilmu untuk bantu kamu. Okey, jadi cuti yang ada ni, bukanlah bercuti, work from home ni, saya cubalah explore sikit-sikit penggunaan kalkulator ni, dan memang panitia matematik tingkatan 4, especially Cikgu Carol, Cikgu Hafizah, tim AdMaths memang promo kegunaan kalkulator Classwiz ni. Okey, saya tak dapatlah nak tunjukkan kebaikannya untuk paper AdMaths sebab saya tak mengajar AdMaths. Okey, saya tunjuk beberapa. Okey, kalau yang dah buka GC, saya dah up dua video yang berkaitan penggunaan kalkulator Classwiz ni. Okey, so hari ni saya just nak play saja dekat kamu sikit-sikit. Selebihnya kamu boleh tengok sendirilah. Okey, dekat YouTube ada. Okey. So saya tunjuk, nanti kamu search lah. Okey. So mari kita saksikan. Okey.
Sekarang di Kocong akan membuat perbandingan antara 3 kalkulator ini. Semua kalkulator ini adalah FX570. Yang bezanya hanya beberapa huruf di belakangnya. Jadi untuk memudahkan kita bezakan kalkulator ini, saya akan gunakan huruf belakang ni untuk Boleh dengar ke? iaitu kalkulator ini akan dinamakan sebagai MS. Ini adalah ES Plus dan ini saya akan gunakan namanya ClassWiz. Pertama sekali kita onkan kalkulator. Seterusnya saya nak tekan pula butang menu dan kita perhatikan apa beza untuk Tak boleh dengar ya? Dengar tapi slow sangat. Tak ada dengar. Slow sangat ya. Kejap ya. Apa saya nak buat ni? Okey, panik dah saya. Control panel. Kejap ya. Saya cuba. Adjust system volume. Okey, dah full dah ni. Okey. Okey, saya cuba lagi sekali. Cikgu Chong ni cakap slow ke? Sebab kat sini saya punya ni dah habis dah saya pasang ni. Okey. kalkulator tu. Jadi anda boleh lihat sendiri apa beza antara kalkulator ini. Untuk kalkulator MS tu, kalau anda nak saya tekankan mod beberapa kali. Jadi ini adalah tak leceh lah. Jadi untuk ES Plus tu ada tambah baik. Now okey tak? Okey, tadi okey. Mana anda hanya perlu tekan sekali sahaja, tetapi anda lagi tulisan dalam bentuk pendek seperti ini. Untuk kalkulator MS tu, kalau anda nak carikan fungsi lain, anda terpaksa tekankan mod beberapa kali. Jadi ini adalah agak leceh lah. Jadi untuk ES Plus tu ada tambah baik, di mana anda hanya perlu tekan sekali sahaja, tetapi anda lagi tulisan dalam bentuk pendek seperti EQN untuk equation, stat itu untuk statistik dan sebagainya. Jadi untuk ClassWiz pula, kalau kita perhatikan, fungsi itu diwakili dengan gambar raja dan bukan setakat itu saja, di bawahnya juga tulis nama iaitu calculate. Lepas tu kalau kita pergi ke sebelah, kita nampak ni vektor, table dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan 3 kalkulator ni, kita akan perasan kalkulator ClassWiz ni mempunyai kelebihan iaitu dia punya fungsi itu diwakili bukan saja dengan gambar raja tetapi juga dengan perkataan yang penuh. Jadi dia lebih mudah untuk kita cari. Jadi selepas tu saya nak uji kalkulator ni dengan gunakan pecahan. Jadi saya akan on balik semua ni. Selepas tu saya akan tekan pecahan 2/3 dan kita perhatikan apa bezanya untuk ketiga-tiga kalkulator tu. Jadi kalau kita perhatikan tiga-tiga kalkulator ni, kita akan perasan kalkulator MS tu hanya mampu untuk memapas sebaris sahaja. Iaitu dia akan tuliskan pengangka dengan penyebut tu dalam baris yang sama dan per itu diwakili dengan satu simbol L. Jadi untuk ES Plus tu, dia ada tambah baik berbanding dengan MS. Iaitu dia nampak seperti biasa. Iaitu pecahan di sini nampak seperti biasa dan sama juga untuk ClassWiz. Jadi untuk membezakan antara ClassWiz dengan ES Plus tu, saya akan gunakan satu lagi soalan untuk memaparkan gandaan bagi 5. Jadi saya akan on balik dua-dua ni. Lepas tu saya akan tekan. Jadi saya akan berhenti di gandaan kedua dahulu. Jadi saya akan tekan pula untuk ClassWiz. Okay, sekarang kedua-dua kalkulator ES Plus dan ClassWiz tu mempunyai gandaan yang kedua bagi 5. Selepas tu saya hanya perlu tekan sama dengan dan anda perhatikan apa perbezaan antara dua kalkulator ni. Jadi kalau kita bandingkan dua kalkulator ni, kita akan perhatikan kalkulator ES Plus tu hanya mampu untuk memaparkan satu nombor gandaan pada satu masa. Manakala untuk kalkulator ClassWiz tu, dia mampu untuk memaparkan sekumpulan nombor gandaan. Jadi itu adalah kelebihan kalkulator ClassWiz kerana paparannya lebih banyak dan lebih jelas. Dan seterusnya pula, saya juga nak tunjukkan perbezaan. Okey, itu saja. Next. Hi, all the Form 1 to Form 5 students and all the parents. Are you looking for the best? Ini adalah bab 3 tingkatan 1. Dalam video ni, saya akan berkongsi dengan semua macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni untuk menyemak jawapan
Dan juga saya akan tunjukkan kepada semua beberapa contoh soalan yang pernah muncul pada P3 yang lepas. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat apa itu kuasa 2, punca kuasa 2. Jadi di sini saya nak imbas kembali dengan semua konsep asasnya dahulu. Iaitu kuasa 2 suatu nombor ialah hasil darab nombor itu didarab dengan diri sendiri. Jadi biasanya anda nampak kuasa 2 tu akan dituliskan seperti ini, iaitu satu nombor yang di atas tu. Ini adalah disebut sebagai kuasa 2. Jadi di sini macam mana kita sebut nombor ini adalah 3 kuasa 2. Dan 3 kuasa 2 ni sebenarnya adalah 3 darab 3. Jadi macam mana kita nak ingat ini dengan lebih mudah adalah apabila kita nampak 3 kuasa 2 ni, anda ingat tu 3 ni akan dituliskan 2 kali. Dan hubungan di sini mestinya adalah darabnya. Jadi 3 kuasa 2 tu adalah 3 darab 3. Anda juga perlu tahu kuasa 2 sempurna. Jadi apa itu kuasa 2 sempurna tu adalah sekumpulan nombor yang dah hasil daripada hasil darab nombor bulat. Maksudnya 4 ni datangnya daripada 2 darab 2, 9 ni 3 darab 3, 16 ni datang daripada 4 darab 4, 25 ni adalah 5 darab 5, 36 ni adalah 6 darab 6. Jadi hasil darab 2 nombor bulat tu adalah dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. Jadi anda perlu ingat kumpulan nombor ni. Dan satu lagi adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi suatu nombor positif ialah menentukan nilai suatu nombor yang didarabkan dengan dirinya sendiri menghasilkan nombor positif tu. Perhatikan untuk kuasa 2 tadi, kalau kita kuasa 2 kan nombor positif ke negatif, kita hanya akan dapat satu nombor positif saja. Itulah kenapa apabila kita punca kuasa 2 tu, kita mesti punca kuasa 2 kan nombor positif saja. Kita tak mungkin dapat punca kuasa 2 kan suatu nombor negatif. Jadi sebenarnya apa itu punca kuasa 2 adalah terbalik daripada kuasa 2 tadi. Kalau tadi kuasa 2 tu, kita contohnya di sini 3 kuasa 2 adalah 3 darab 3, maka kita dapat 9. Jadi apabila kita punca kuasa 2 kan 9 tu, kita akan dapatkan 3. Iaitu nombor asalnya yang darabnya sendiri menjadi 9. Jadi pendek kata, punca kuasa 2 tu sebenarnya kita nak cari balik apakah nombor yang darabnya sendiri untuk menghasilkan 9 tadi. Jadi macam mana pula kita gunakan kalkulator untuk menekan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi untuk kuasa 2 tu sebenarnya kita hanya perlu cari bahagian ni, iaitu X kuasa 2 tu. Contohnya 3 kuasa 2 tu, macam mana kita tekan 3, lepas tu kita tekan X kuasa 2 ni dan dia akan muncul satu kuasa 2 di atas tu. Lepas tu kita hanya tekan sama dengan, iaitu dapat 9. Jadi begitulah untuk kuasa 2. Jadi di mana pula kita punya punca kuasa 2? Jadi untuk punca kuasa 2 pula, kita hanya perlu perhatikan di sebelah kiri ni punca kuasa 2, 9. Tekan sama dengan, kita akan dapat 3. Jadi begitulah untuk punca kuasa 2. Jadi sebenarnya sangat mudah sajalah. Kita hanya tekan kalkulator ni, kuasa 2 di sini, punca kuasa 2 nya di sebelah sahaja. Jadi begitu untuk kuasa 2 dan punca kuasa 2. Selepas tu mari kita lihat pula untuk kuasa 3. Untuk kurungan kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan punca kuasa 3. Jadi kena shift punca kuasa 2 tu. Macam mana kita tekan sekaligus untuk semak jawapan akhirnya. Tekan punca kuasa 2, 25. Selepas tu kita perlu tekan sekali hutang yang pergi kanan tu supaya dia akan keluar daripada punca kuasa 2 tu. Dan tekan tambah. Kita perlu buka kurungan seperti soalan tu, iaitu buka kurungan negatif 0.2 tutup kurungan kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan punca kuasa 3. Jadi kena shift punca kuasa 2 tu. Lepas tu, 0.08. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat pecahan, tekan lagi sekali, SD. Kita akan dapat ni adalah 5.2. Kalau kita perhatikan daripada kita punya paparan tu, paparan di sini memang sama seperti kita punya soalan, iaitu salah satu kelebihan bagi kasus ni. Okay, seterusnya mari kita teruskan dengan B. Okay, next video. Untuk kelas WIS. Okay, fungsi perdana, iaitu apabila kita tekan shift fact, yang pertama sekali adalah
menentukan sama ada suatu nombor yang diberi itu adalah nombor perdana. Lepas tu kita akan menentukan faktor perdana dan seterusnya menentukan faktor sempurna terbesar atau FSTB dan terakhir sekali adalah menentukan gandaan sempurna terkecil iaitu GSTK. Untuk 28. Jadi apa yang kita perlu tekan tu kita tekan 28, tekan sama dengan, lepas tu kita tekan shift back. Iaitu kita akan dapat ni adalah 2 darab 2 darab dengan 7. Jadi senarai faktor perdana tu adalah 2 dan 7 lah. Iaitu 2 dan 7. Dan kalau kita nak gunakan kaedah pembahagian berulang tu macam mana kita nak selesaikan, kita hanya sekadar tuliskan 28. Lepas tu kita mula bahagi dengan 2, kita dapat 14. Lepas tu kita bagi 2 lagi, kita dapat 7. Dan bagi lagi dengan 7, jadi 1. Iaitu jawapannya lah, iaitu 202 darab dengan 7. Jadi begitulah caranya untuk yang pertama ni. Lepas tu kita lihat yang nombor 2. Okey, jadi nombor 2 tu apa yang kita perlu tekan? 35 tekan sama dengan, lepas tu tekan shift back. Jadi kita dapat ni adalah 5 darab 7. Iaitu kita ambil faktor perdana tu adalah 5 dan 7. Kenapa dengan 5 dan 7? Sebab kalau kita bahagikan 35 bahagi dengan 5, kita tinggal 7 saja. Jadi 7 bagi 7, kita dapat 1. Jadi cara macam tu lah. Lepas tu untuk 51, kita tekan 51, tekan sama dengan, dan shift back. Dan kita dapat ni adalah 3 darab dengan 17. Jadi apa yang kita perlu buat, hanya 3 dan 17 saja adalah faktor perdananya. Iaitu kalau kita pembahagian berulang tu, 51 bagi 3 jadi 17. 17 bagi 17 jadi 1. Jadi kita akan berhenti apabila kita dapat 1. Dan akhir sekali adalah 101. Jadi tekan 101. Tekan sama dengan. Lepas tu tekan shift back. Jadi ini dapat 101 sahaja. Maksudnya ini kita punya faktor perdana tu hanya dapat 101 kerana 101 tu adalah nombor perdana. Jadi dapat macam tu saja. Okey, inilah function yang tak ada dekat kalkulator kita yang biasa, iaitu shift fact tu. Okey, sebab dia boleh keluarkan faktor. Okey, itu sahaja. Okey, dah dia pun buat hal dah. Ada betul dia. Biar dia. Okey, next. Saya nak tunjukkan untuk yang belum menonton lagi, menonton tu jawapan kuis minggu yang lalu. Okey. Tapi kita pergi laju-laju sahajalah. Okey, sebab dah pukul 9.54. Okey. Jawapan kuis bahagian A. So untuk soalan yang pertama, perimeter. So kamu tambah sahaja semua. So dapat jawapan C. Ini adalah unsur Q prime. Ini Q prime semua yang di luar. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer is D. Okay, next. Susun ikut susunan tertib. The answer is B. Descending order. So start daripada positif sampai kosong sampai negative number. Okay. Yang keempat adalah sudut yang sepadannya. Equal to N. Okay, equal to N. N samanya sepadan di sini. Tapi tak ada answer, opposite dia. So the answer is 4. Okay, next adalah sudut M. Di sini sudut M. Ini adalah garis selari. Okay, garis selari tak ada kaitan 77 ini sama dengan M. Tak ada kaitan lah, sebab itu bukan sifat dalam bulatan. Okay, so tak ada kaitan. So gunalah sifat selari juga. Okay, sifat selari. Sini 77. Sini pun 77. Okey, sebab sudut berselang-seli. Sini 114. So 180 tolak 114 dapat sini. Kemudian 180 tolak sini dan sini. Dapatlah M, jawapannya 37. Okey, next. 144 darab dengan 120 per 100. So dapat 120. Next, nombor 7 adalah 90 sebab ini sama sudutnya. Okey. Mana dia?
Ini yang ni ya, sorry. Yang ni segitiga sama kaki. So sini 30, sini pun 30. So automatik dapat N adalah 30. Okey, lagi apa sifat dia? So M ini adalah 60 tambah 30, 90. Okey. Jadi cikgu tak Then, faham macam mana tadi cikgu? oh, kamu tak faham macam? Saya lupa pengiraannya. Sini 30, so N 30 ha. M pula adalah sifat sudut apa ya? Sudut. Lupalah saya mah. Tak mah. Sudut kat sini. Bukan tension kan bukan. Apa ni? Oh, tak apalah cikgu, nanti bila cikgu dah ingat cikgu send Nanti kat saya WhatsApp. PM Amal ya. Sebab Okey. saya lupa. Last week ada yang tanya dekat WhatsApp, ada yang saya dah jawab. Okey. Yang selepas pukul 11 tu adalah yang saya jawab. Okey. Hari ni pun sama macam tu lah ya. Sepanjang sesi tu kalau kamu tanya memang saya tak nak jawab lah. Sebab saya tahu sebenarnya bila kita on link untuk jawab quiz, ada orang yang buka group video call untuk bincang jawapan bersama-sama. Okay, sebenarnya agak sedih lah di situ. Saya tahu itu kelebihan teknologi. Saya ingatkan dalam kelas je perangai suka meniru tu. Rupanya bila duduk rumah seorang-seorang pun masih lagi ada orang yang teringin nak meniru walaupun kita dah sebut exam, kita sebut assessment kan, penilaian kan. Jadi itulah sebab itulah tak boleh buat exam online sebab dari segi kepercayaan tu, kepercayaan tu tiada di situ. Bukan semua orang, ada segelintir saja. Ada orang yang sangat tidak share dengan orang sebab dia betul-betul menjaga integriti, tu sangatlah bagus. Okay. Dan yang ke-9, 1 jam pertama RM5. Dia semua dia daripada 9 sampai 3 berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. So dia kata 2 jam pertama, 1 jam pertama RM5, 2 jam berikutnya RM4, sudah RM9. 3 jam berikutnya sejam, so 3, 6, 9. 9 tambah 9, RM18 lah. Okay, so the answer is D. Okay, ini small ni macam biasa, bila nak dapat volume dia kena ambil volume keseluruhan. 15 darab 15 darab 18 tolak dengan volume yang kecil ini. Volume yang kecil ini adalah 6 darab 6 darab 4. Okey, saya ada kesilapan bagi jawapan last week, kemudian saya dah ubah semula. So saya betulkan balik. Saya rasa lepas saya betulkan tu adalah orang yang dah dapat sijil sebab achieve 75% ke saya buat last week. Okay, minggu ni saya buat tinggi sikit lah. 90% baru dapat sijil. Okay, dan ini pun saya ada kesilapan teknikal last week. 4 tambah 4 segi buat 16. Dan saya betulkan semula dan answer isi. Okay. Next. Okay, 50 minit. Selama 0.7. So dia nak tengok jarak dapat 35 meter. Ini pun ada orang yang jawab A ke last week yang PM saya B. Dia kata kenapa jawapan B dia salah? Sebab syarat kita menulis ini tajuk apa? Formula. Kan? Syarat ni mestilah objek duduk di depan. So J kena ada dekat depan, kemudian barulah yang seterusnya. Okay, sebab tu jawapan dia C. Next, nilai jujukan, cari dia punya jarak, so kamu akan jumpa jawapan dia adalah A. Next, ini maraton, jawapannya adalah B. Ini untuk pindasan dapat 1/2. Okay, next. Ungkapan dalam bentuk PY. Okay, D. Ini 4% daripada 1,200 dapat. Okay. D. Okey. 108 darjah. Ini 28 dan last kali ni adalah RM40.25. Okey.
Next, untuk bahagian B. Bahagian B, semua faktor bagi 35, 1, 5 dan 7 betul. 2, 3, 7, 9 nombor perdana salah. 2, 3, 7 dan 9 ni bukan nombor perdana. 42, 144 boleh dibagi tepat dengan 3 betul. Faktor sepunya terbesar bagi 36, 48, 12 betul. Semua faktor perdana bagi 156 adalah 2, 3 dan 13 betul. Next, tentukan nisbah berikut setara. Okey, yang setara ada 2 sahaja jawapan. So tick yang betul saja, yang salah tak perlu tick lah. Sebab soalan dia kata pilih jawapan yang betul. Okey. So ini pun sama, tak payah tick semua, salah tak payah pangkal. Pilih yang mana persamaan ini dengan satu pemberi ubah. So bila kamu baca soalan tu berhati-hatilah. Okey. Dengan satu pemberi ubah ni X satu, ni S, ini pun S juga, so dikira 1. So ni 2/3 tambah M pun 1. Antara berikut yang manakah sudut reflect dia lebih daripada 180 darjah kurang daripada 360 darjah. So ini 3 jawapan dia. Next, kena pasti bilangan sebutan 1, 2, 3 sebutan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah antara soalan yang ramai pelajar menjawab dengan betul. So pandailah cikgu form 1 kamu ajar kamu sebutan algebra. Okay, sebab nombor 5 ni majoriti dapat betul. Tak ramai yang salah pun. Okay, next. Isi tempat kosong besar daripada atau kecil daripada. Negatif 5 kecil daripada negatif 2. 121 besar daripada negatif 500. 6.2 besar daripada 2.1. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Segi 4 tepat mempunyai 2 sudut tegak. Betul. Trapezium tak ada paksi simetri. Betul. Segi 4 selari dan trapezium. Ini yang soalan yang kontroversi tu sebab saya punya English version tak sama dengan Malay version. So ini adalah bonus lah untuk semua orang. So, bukan yang ni. Yang ni. Segi 4 dan rhombus. Okey, segi 4 sama. Square, rhombus. Yang ni. Yang saya salah bagi jawapan sebab dekat translation English saya guna parallelogram dan rhombus. Okey. So kena baca balik ciri-ciri parallelogram dan rhombus sebab bila saya send pada grup menteri memang ada cikgu forman yang respon bentuk parallelogram dan rhombus itu. Okay. So bonus lah untuk soalan ni ya. Tentukan poligon dengan bilangan paksi simetri. Okay, pentagon ada 5, segi 4 atau quadrilateral ada 4, hexagon ada 6. Tentukan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Ini banyak yang tanya saya sebab dia confused dengan ayat bila benar atau palsu tu lah. Ayat yang diberi ni dia faham tapi bila jadi benar atau palsu tu dia dah confused. Okay. So biasa kita menjawab soalan set, lorekkan, senaraikan, tentukan. Jadi bila benar palsu kamu dah jadi confused. Okay. Tapi tak apa, jangan risau. Kita boleh praktis banyak-banyak lagi. Okay. So habislah sampai situ sahaja perkongsian kita untuk hari ini. Saya akan share link quiz untuk kita sama-sama menjawab. Macam saya sebut tadi lah. Saya buka Meet ini supaya dengan harapan lah bila saya share link dekat dalam group Meet, tak adalah ruang untuk kamu buka video call dan share jawapan dengan kawan ataupun screenshot dan share jawapan dengan kawan. Okay. Saya memang tak nampak kamu kat rumah tapi Tuhan ada, malaikat ada. Saya yakin orang yang jujur dan ada integriti tu Tuhan akan balas sebaiknya. Okay. Kejayaan dengan penipuan ni sementara saja, takkan kekal lama-lama. Okay. Sebab biasa saya membebel sikit biasa dekat dalam sektor awam, kita buat exam online, ada orang yang bagi ID dan juga IC nombor kepada orang lain untuk tolong jawab untuk dia. Then misal katalah dia dapat tugas tu, okay, dapat jawatan tu, tapi bila dia dapat, dia tak akan perform dengan elok pun. Maksudnya bila dia masuk dalam jawatan pun dia tak akan achieve level yang dia nak. Okay. Sama jugalah kelas online sekarang, ada je orang yang saya sendiri, saya mengaku dengan kamu, ex-students kita yang dah masuk IPT pernah minta tolong saya jawab ujian online dia. Okay.
Dan saya minta maaf lah tak akan bersekongkol dengan benda-benda macam ni. Saya memang cakap, oh saya tak tahu, saya tak ada masa. Sebenarnya saya free je kat rumah tengok TV, tapi sebabkan niat dia untuk menipu dan dia marah dengan saya bila saya tak tolong dia, paper tu dia gagal dan kena repeat another stamp. Dan saya kata tak apalah, belajarlah sesuatu. Cukup-cukuplah suka menipu dan meniru zaman sekolah, janganlah sampai masuk universiti. Okay, so itu sahajalah bimbingan saya untuk hari ini. So nanti kalau ada masalah apa-apa boleh nyatakan, cuma minta tolong jangan share jawapan atau screenshot atau apa-apa dekat grup kelas lah. Sebab link hanya akan ditutup pada pukul 5 petang untuk beri peluang kepada orang yang share phone dengan ibu bapa, nak tunggu mak balik dulu baru dia boleh jawab exam. So kita yang ada kemudahan komputer, internet ni, janganlah menyalahgunakan kelebihan yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Okay, so saya sharekan linknya untuk kita menjawab sekarang. Are you ready? Dengan kalkulator, pen dan pensel di tangan kamu. Kalau sudah ready, saya ready untuk share link sekarang. Ready. Ready. Wah, bagus ni Ahmad. Semangat betul. Okay, Alhamdulillah. So, all the best. Okay. Ready. Harap tak ada banyak masalah lah untuk hari ni, insyaAllah. Okay. Okay, itu saya sudah copy dan kamu boleh klik dan terus menjawab. Once kamu habis nanti, kamu boleh keluar. Okay. Saya akan terus semak jawapan kamu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab. Saya pasang lagu sikit untuk kamu, okay, supaya kamu tenang ke? Okay. Pasang lagu slow-slow tu, okay. Yang tak masuk dalam grup ini, jangan risau. Link dia saya akan share kemudian. Okay, so boleh habis satu-satu level lah. Okay, dengan harapan kamu tak membantu kawan-kawan. Itu niat saya. Okay. Semua dapat link Okay, jangan left cik. Kalau kamu left tu saya curiga. Kamu left tu sebab nak buat video call dengan kawan ke apa? Okay. Kalau boleh lah jangan left lah. Kecuali memang kan. Okay. Oh, internet saya dah start. Link okay semua orang dapat link Tak nak respon lah tu. Dah cikgu, dah. Okay, thank you. Dapat. Okay, teruskan jawab silakan. Tak boleh. Internet saya stuck. Okay, selesai. Take your time, jangan jawab cepat-cepat sangat. Okay, berhati-hati.
Yang left sahaja, yang siap sahaja boleh left ya. Yang belum siap tak mau left. Okey, sebab saya nampak respons masih kosong. Okey, so kalau boleh jangan left. Okey, nanti saya curiga kamu left itu untuk okey. Nak link. Oh, sekejap. Welcome. Okey, kalau boleh jangan left dulu sampai kamu siap. Okey, nanti tunggu nama naik dekat sini, saya papa. Okey, dan baru kamu boleh left ya. Saya cuba nak mengelakkan belajar meniru kalau lah boleh. Okey, tapi kalau dia tetap juga nak meniru, saya dah tak mampu dah nak buat macam mana kan.
Cikgu, Ya. untuk bahagian C kena tulis dia penyelesaian kerja. Ya, bahagian C kamu hanya tulis nombor saja atau huruf saja. Okey. Tapi sama macam soalan dia. Okey, contohnya ya. Macam ni, tulis nombor saja. Nilai H tu apa. Okey. Ini pun sama, tak payah tulis unit, kilogram ke minit ke meter, tak perlu. Ini pun sama, ikut huruf dia. Nombor dia. Okey, kalau huruf, huruf lah. Okey, tulis huruf dia. Boleh cikgu. Okey, sebab nanti takut dia jadi ralat kan, walaupun jawapan betul. Tapi tak apa, saya akan share semula, jangan risau.
Thank you so much Abilash. Orang pertama submit jawapan. Very good. Cikgu, Ya Ramana. soalan bahagian C, soalan 8, kena lukis ke apa? Lapan. Tak, nyatakan jawapan dia, huruf dia saja. Okey. Okay. Okay, saya dah dapat 3 respon. Yang dah respon tu, yang dah submit jawapan, bolehlah keluar ya. Abilash, Asmawi dengan Nasruddin. Boleh keluar ya, thank you so much. Okay, latihan tambahan nanti saya akan letak dekat GC ataupun dekat grup WhatsApp. Okay, untuk kamu jawab dan turn in semula dalam GC. Okay. Yang dah submit saja boleh keluar. Okay, Muhammad Afiq pun dah submit. Siti Natasha, okay, very good. Okay, dah submit boleh keluar ya. Thank you, kita jumpa minggu depan. Cikgu, I dah submit dah. Ya? I dah submit dah. Cikgu dapat tak? Yes, Ramanan sudah tadi. Okey. Okay, dah Ramanan. Okay, thank you. See you next week. Nanti saya bagi tugasan dekat grup kelas. Beringin belum seorang pun belum submit. Ya, beringin ya. Okay, yang dah submit boleh berehat ya. Ready untuk next class. Thank you.
Yeah, welcome Yulin. Thank you pada yang dah submit. Yang belum submit jangan left. Beringin belum pecah telur. Kosong lagi. Cikgu, saya dah submit kan? Siapa ya? Fatin Najwa. Fatin Najwa. Sekejap. Yes, dah ada. Thank you Fatin. Terima kasih cikgu. Sama, bye. Wah, 3B dah pecah telur. Azwar orang pertama. Nanti saya bagi hadiah ni. Orang yang pecahkan telur kelas. Okay, keep it up. Tiga k menang 6 orang lah ni. Okay. Thank you. Najwa Muhammad. Terima kasih Afiq. Tak ada ilmu pun hari ni. Hari ni kita praktis je. Bukan kereta Kalau ada modal bolehlah beli. Okey, bukanlah satu kewajipan. Okey. Tapi dia ada function yang memudahkan kita. Okey. So bolehlah beli kalau nak. Tak perlu kedatangan. Saya ikut kedatangan hari ni berdasarkan berapa orang yang submit. Okey, submit kat sini, itulah attendance untuk hari ni. Okay, thank you so much. Dewa. Laju 3K, bagus. 3M pun mengejar. Come on, come on.
Yang belum submit, jangan left ya. Yang baru masuk, saya share link dekat chat. Itu adalah link untuk kuis. Silakan menjawab. Wah, 3A pun dah 6 orang. 3A mengejar 3M. Ha? Bagus. Mana 3B ni? 3C terlambat, baru 4. Okay, tak apa. Jawab berhati-hati. Jangan main tikam aja. Yes, Nazira dah submit. Boleh lah. Thank you. Cikgu, saya dah submit. Binet. Yes. Thank you, Binet. Okay, go. Welcome, Nadira. Okay, 7 minit lagi.
Okay, thank you. Cuma dah. Thank you so much. Bye. See you next week. Dah haru dan beringin. Come on, come on. Sama-sama Kugan. Thank you for joining me today. See you next week. Dah Haris Idin. Thank you.
Cikgu saya dah kan? Haris Amar, yes dah. Thank you, Cikgu, bye. aduh, banyak yang saya tersalah tekan dekat betul dan salah tu. Itu nak salah tekan. Okay, Ha. PM. Boleh PM Okay, thank you cikgu. Okay, kalau ada yang tersalah tadi termasuk CM ke apa, okay, boleh PM saya.